Kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menghimpunkan kita pada majlis dalam majlis ilmu yang insya-Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada malam ni kita sama-sama untuk mendengar pembentangan berkenaan dengan ilmu alat, khususnya ilmu mantik. Jadi ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada hadirin hadirat sekalian yang meluangkan masa untuk sama-sama mendengar pembentangan kita pada malam ini. Khususnya terima kasih juga diucapkan kepada pihak Liqa Asy'ariyah untuk menganjurkan bengkel asas ilmu alat ini. Khususnya pada malam ini kita fokus kepada ilmu mantik. Sebelum saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Sakif, saya nak briefing sikit lah. Kita nak briefing sikit tentang apakah program kita pada malam ini dan 2 malam selepas ini. Okey. Untuk sebagai permulaan awal, bengkel asas ilmu alat ni adalah sebagai salah satu inisiatif untuk kita perkenalkan kepada orang awam, kepada masyarakat awam, kepada sahabat-sahabat kita yang baru nak belajar tentang apakah itu ilmu alat. Apakah itu ilmu alat? Okay, ilmu alat saya terangkan secara ringkas. Dalam tradisi pengajian Islam, kita ada 2 pembahagian ilmu. Yang pertama dinamakan sebagai ilmu al-maqasid. Yang kedua dinamakan sebagai ilmu al-alah ataupun ilmu al-wasail. Apakah ilmu alat? Apakah ilmu wasail? Ilmu wasail ataupun ilmu alat ni adalah ilmu yang kita belajar untuk sebagai persediaan kita untuk memahami ilmu maqasid. Maksudnya sebagai persediaan lah, sebagai alat kita yang kita nak gunakan untuk memahami ilmu maqasid. Ilmu maqasid itu apa? Ilmu maqasid ni antaranya adalah yang pertama ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Itu maksudnya apa? Ilmu yang kita nak, tujuan kita belajar agama ni, ini 3 basic dia. Jadi untuk memahami ilmu-ilmu ni, kita kena ada alat, kita kena ada persediaan, kita kena ada perantara. Jadi ilmu yang antara ilmu wasail ataupun ilmu alat ni, yang pertama, yang disebut oleh para ulama al-hal, yang pertama, ulum Arabiah. Ataupun kita belajar dulu, kita belajar nahu, kita belajar saraf, kita belajar balaghah. Itu ilmu alat lah. Maksudnya kalau kita nak baca kitab-kitab Arab, kita dalam akidah dan fiqh, jadi kita kena belajar ilmu bahasa Arab. Kemudian antara ilmu alat lagi apa? Ilmu mantik. Ilmu mantik sebagai apa? Alat untuk memahami ilmu akidah. Kemudian kita belajar ilmu ulum hadis untuk memahami ilmu hadis. Kan kita nak belajar ilmu usul fiqh untuk kita nak memahami ilmu fiqh. Jadi ilmu alat ni penting sebagai persediaan kita untuk memahami ilmu yang lebih besar dan ilmu yang lebih susah. Jadi sebab itu pihak Liqa Asy'ariyah menganjurkan kita punya bengkel kali ini untuk sebagai pendedahan awal kepada orang awam. Yang keduanya saya nak briefing sikit tentang kita punya bengkel. Ini sebagai makluman awal lah. Kita ada 3 marhalah, 3 peringkat. Peringkat yang pertama adalah kita buat secara percuma 3 malam. Malam pertama ni kita bincangkan ilmu mantik. Yang esok kita belajar, kita bentangkan ilmu ulum hadis. Lusa kita bentangkan ilmu usul fiqh. Jadi ini marhalah pertama sebagai gambaran awal ketiga-tiga ilmu ni. Mungkin ada sini yang tak pernah dengar ilmu ni, jadi kita bentangkan. Okay, marhalah yang kedua, insya-Allah lepas ni kita akan kita akan buat kelas secara berkala. Untuk marhalah yang seterusnya, marhalah yang pertama untuk yang buat kelas ni, kita akan para pembentang insya-Allah lepas ni akan buat ringkasan berkenaan dengan ilmu yang masing-masing. Contohnya ilmu mantik akan buat ringkasan dalam bahasa Melayu, ilmu ulum hadis akan buat ringkasan bahasa Melayu, ilmu sufiq akan buat ringkasan bahasa Melayu. Jadi kita akan buat dalam 3-4 sesi untuk habiskan ringkasan itu. Jadi yang kedua,
Marhalah yang kedua, kita akan fokus kepada terjemahan. Maksudnya, ada kitab-kitab turas yang insyaAllah pihak pembentang penganjur akan terjemahkan kitab-kitab ringkas dalam ilmu yang tiga ni. Kemudian kita akan buat daurah juga untuk marhalah yang kedua. Marhalah yang ketiga, selesai dua marhalah ni, baru kita akan baca kitab Arab. Kita akan baca matan-matan ataupun teks-teks dalam ilmu ketiga-tiga ilmu ni. Jadi saya harap malam ini sebagai malam permulaan kepada hadiah-hadiah sekalian untuk berjinak-jinak dan berkenalan dengan ilmu yang kita akan bentangkan ini. Jadi saya rasa itu je. InsyaAllah saya akan serahkan majlis kepada saudara Sakif untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Tafadhal mashkura. Auzubillah minasyaitonirrajim. Dengar suara saya? Dengar, alhamdulillah. Dengar kan Ustaz Hakim? Okey. Dengar jelas. Okay, auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kepada semua peserta ke bengkel asas ilmu alat. Yang pertama, yang mana dah diterangkan oleh Ustaz Hakim sebelah tadi, kita akan ada 3 hari untuk kita mengenali ilmu alat. Ilmu alat yang menjadi pemandu kita untuk kita memahami ilmu-ilmu yang lain. Jadi, untuk hari yang pertama ni, kita akan lebih mengenali apakah itu ilmu mantik. Biasa kita dengar ilmu mantik ni ilmu yang yang susah, ilmu yang jarang dipelajari. Sebab kalau kita di sekolah menengah pun, ilmu mantik mula dikenali ketika kita tingkatan 6, kalau kita ambil STAM. Kalau kita tak ambil STAM, kita tak kenal ilmu mantik ni. Jadi ilmu mantik ni diletakkan pada peringkat yang ketika kita umur 18 tahun baru dipelajari. Jadi orang akan fikir bahawa ilmu ini adalah ilmu yang susah. Tapi insya-Allah hari ini kita cuba untuk memberikan pengenalan yang paling insya-Allah boleh memudahkan untuk kita semua faham dengan bahasa yang lebih mudah, bahasa Melayu sendiri. Insya-Allah kita akan berikan kefahaman kepada antum semua. Baik, sebelum kita masuk kepada ilmu mantik, saya nak bagi satu persoalan. Saya nak berikan 2 persoalan supaya soalan ini kita letakkan dalam diri kita. Kemudian sepanjang bengkel ini berlangsung, kita akan cuba menjawab 2 persoalan ini step by step lah, insyaAllah. Jadi persoalan yang pertama saya nak letakkan adalah, apakah perbahasan yang terdapat di dalam ilmu mantik? Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena letakkan persoalan, bagaimanakah ilmu mantik ini untuk kita aplikasikan ilmu ini di dalam kehidupan seharian kita. Jadi ada 2 persoalan. Yang pertama, macam mana, apakah perbahasan yang terkandung di dalam ilmu mantik, dan yang kedua, bagaimana kita nak mengaplikasikan ilmu mantik dalam kehidupan seharian kita. So, hari ini kita akan bincangkan 3 perkara. Yang paling penting lah, yang paling basic, yang paling ringkas, yang kita akan bincangkan 3 perkara. Yang pertama, pengenalan ilmu mantik. Pengenalan ilmu mantik ni kita akan letakkan definisi ilmu mantik, faedah ilmu mantik, peranan ilmu mantik. Kita akan bincangkan dalam pengenalan ilmu mantik. Yang kedua, kita akan bincangkan tentang kaedah ataupun perbahasan yang terkandung di dalam ilmu mantik. Dan yang ketiga, bagaimanakah ilmu mantik diaplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi tiga topik ini kita akan bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Baik. Seterusnya kita akan mulakan dengan definisi ilmu mantik. Okey. Ilmu mantik ni sebenarnya diambil, ilmu ini berasal daripada Yunani. Okey, Yunani ni ataupun Greek lah, Greece. Zaman sekarang ni Greece. Okey. Yang mana dia berasal daripada perkataan logos. Okey, logos ni dia adalah berkaitan dengan logik. Sebab ilmu mantik ini kan berkaitan dengan cara kita berfikir, maka
apabila menyebutkan cara berfikir, Yunani ataupun zaman ketika itu, di zaman Socrates, Platon, Aristotle, meletakkan ilmu ini dinamakan sebagai ilmu logos. Okey. Dan apabila berpindah kepada zaman Islam, maka ilmu logos ini diterjemahkan kepada ilmu mantik. Ilmu mantik ini berasal daripada perkataan nataqa. Okey, nataqa ini bermakna berkata ataupun bertutur. Tapi apa kena-mengena bertutur dengan berfikir? Okey, sebenarnya apa yang kita fikirkan, apa yang kita fikirkan ini untuk kita memberikan kefahaman kepada orang lain tentang apa yang kita fikirkan ini melalui wasilah bertutur ataupun berkata. Jadi, berkata ini melambangkan apa yang kita fikirkan. Jika benarnya perkataan kita, lafaz kita, maka benarlah cara kita berfikir. Maka ilmu ini dinamakan sebagai ilmu mantik. Dia berasal daripada nataqa, berkata. Kerana berkata adalah wasilah untuk menyampaikan apa yang kita fikirkan. Maka ilmu ini dinamakan sebagai ilmu mantik. Dalam kalau kamus dewan dinamakan sebagai ilmu logik lah ataupun logika. Okey, itu dari segi bahasa. Okey, dari segi bahasa. Istilah, kalau kita merujuk kepada slide yang saya bentangkan ini, istilah kita mempunyai banyak istilah yang digunakan oleh para ulama kita. Kita ada Ibnu Sina, kita ada Imam Ghazali, kita ada Ibnu Khaldun, kita ada Aristotle, dan kita ada jumhur daripada majoriti ulama mendefinisikan ilmu ini. Okay. Semua ni boleh dibaca dan saya ingin fokuskan kepada yang kelima tu, yang majoriti tu. Okay, suatu ilmu yang mengandungi peraturan-peraturan bagi memandu dan mengawal pemikiran manusia supaya berfikir dengan matang dan sebenar. Okay. Ataupun kita boleh faham dengan ilmu mantik ni, dia menyediakan kaedah-kaedah yang komprehensif ataupun kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam banyak perkara. Jadi, kalau kita pelihara, kalau kita melindungi kaedah-kaedah yang komprehensif ni ataupun kaedah-kaedah yang boleh digunakan pada banyak tempat, banyak keadaan, banyak masa, maka kalau kita melindungi perkara ini, kita melindungi kaedah-kaedah ini, maka kita punya berfikir akan lebih baik, akan lebih tersusun, akan lebih matang dan benar. Faham Jadi ilmu mantik ni ilmu apa? Jadi ilmu mantik ni adalah ilmu yang menyediakan kaedah-kaedah yang komprehensif ataupun kaedah-kaedah yang meluas yang boleh digunakan dalam banyak tempat dan masa. Okey. Dan kalau kita melindungi kaedah-kaedah ini, maka kita akan berfikir dengan lebih baik dan lebih benar dan lebih matang. Okey. Dan lebih tersusun. Okey, itu adalah tujuan ataupun definisi ilmu mantik. Okey, itu adalah definisi ilmu mantik. Yang kedua, kita akan lihat pula apakah faedah ilmu mantik. Sebab kita dah tahu ilmu mantik ini apakah definisinya, kita nak tahu pula apakah faedah dia. Maka faedah ilmu mantik ini yang pertama, ataupun saya letakkan dua perkara yang kita nak tahu dalam faedah ilmu mantik. Pertama, apakah faedah ilmu mantik kepada kehidupan kita. Yang kedua, apakah faedah ilmu mantik dalam ilmu-ilmu yang lain. Apakah faedah dia kepada ilmu lain. Okay. Yang pertama, ilmu mantik dalam kehidupan kita. Okay. Kita tidak lari daripada kita sentiasa mempunyai satu pegangan dalam hidup. Okay. Dalam pegangan yang mana kita mesti nak satu pegangan yang yakin, yang jauh daripada sifat taklid. Taklid ni adalah satu mengambil sesuatu pandangan ataupun mengambil sesuatu kata-kata tanpa ada dalil, tanpa ada hujah. Maka ilmu mantik ini mengajar kita, menyediakan kita kaedah-kaedah untuk kita membina hujah. Jadi, jika kita ada satu cara dan satu panduan untuk kita membina hujah, maka kita tidak akan ada lagi taklid dalam diri kita, malah kita punya pegangan lebih yakin dan lebih bersistematik. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, mampu membezakan di antara kebenaran dan juga kesalahan dalam sesuatu pandangan. Baik, kita sentiasa berhadapan dengan manusia, sentiasa bermuamalat ataupun berinteraksi dengan sesama manusia, maka kita tidak lari daripada menerima pandangan dan juga memberikan pandangan. Maka jika kita ada kaedah-kaedah yang diajarkan dalam ilmu mantik ini, maka kita akan tahu bezakan di antara manakah kebenaran
dan juga di manakah kesalahan. Jika mereka katakan ini, contohnya mereka katakan semua yang pergi ke sekolah itu akan berjaya. Kemudian kita jumpa dalam kaedah mantik mengatakan kuliah, contohnya ini contoh saja, kuliah mujabah ternakut dengan juz'iyah salibah. Maka kita semua mendapati ada sebahagian budak pergi sekolah tidak berjaya. Maka terbatallah kata-kata yang pertama tadi. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini adalah bagaimana ilmu mantik ini boleh memberikan faedah kepada ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu mantik ini juga menjadi alat ataupun membantu kita dalam memahami sebahagian ilmu seperti ilmu akidah, ilmu usul fiqh, kerana ilmu-ilmu ini menggunakan terma-terma yang terdapat di dalam ilmu mantik. Jadi bukan sahaja ilmu mantik ini membantu memberi faedah kita kepada kehidupan kita, malah dia juga memberikan faedah kepada kita nak memahami ilmu-ilmu yang lain. Jadi itu adalah 3 faedah. Sebenarnya banyak lagi faedah kalau kita jumpa dalam kitab-kitab mantik, tetapi cukup 3 faedah ini untuk kita jelas bahawa apakah itu ilmu mantik dan apakah faedah ilmu mantik kepada kehidupan kita serta kepada ilmu-ilmu yang lain. Baik. Seperti kita katakan tadi, mantik ini adalah satu ilmu yang apabila dipindahkan daripada zaman Yunani kepada zaman Islam. Jadi sebab sebelum zaman Islam dinamakan sebagai ilmu ini ilmu logos. Jadi bagaimanakah pemindahannya? Itu mantik mula tersebar dalam kalangan pemikir Islam. Pemikir Islam pada zaman Abbasiyah lah ketika itu. Okay. Mereka mengembangkan mantik Aristotle dengan perbincangan-perbincangan yang baharu. Apakah perbincangan-perbincangan yang ditambah baik kan? Seperti Al-Alfaz, Ad-Dilalah, Ta'rif Had dan Mirasam. Okay. Ini semua yang dibincangkan di dalam mantik, ilmu mantik. Yang membezakanlah ilmu mantik dan juga ilmu yang logos ataupun ilmu yang digunakan oleh Aristotle. Okay. Penambahbaikan. Okay. Ibn Sina juga menciptakan mantik moden berasaskan tajribah. Okay. Yang ini kita tidak bincangkan tentang mantik moden lah. Kita akan bincangkan mantik klasik. Okay. Mantik yang lama. Mantik moden ni dia membincangkan tentang kajian. Seperti kita belajar sains, ada what to observe, what to change, what the change, kan? Semua tu kan, ada pemerhatian, ada apa yang diperhatikan, ada apa yang berubah, boleh ubah, apa hipotesis. Okay, semua itu adalah dibincangkan dalam mantik moden. Tetapi mantik klasik tidak begitulah. Okay. Mantik Islam telah muncul bentuk yang baru berbeza dengan mantik Yunani. Baik. Ini adalah evolusi mantik zaman Islam. Okay, kemudian apakah peranan dan kepentingan ilmu mantik? Baik. Peranan mantik dalam usuluddin ataupun dalam ilmu akidah. Okay, ilmu mantik ini kita dah maklum bahawa ilmu mantik ini apabila kita pelihara kaedah-kaedahnya, maka kita akan jauh daripada kesalahan dalam berfikir dan juga kita boleh lebih bersistematik dalam berfikir. Maka ilmu mantik membantu kita untuk mencapai hujah ataupun dalil yang yakin ke atas kewujudan Allah Ta'ala. Okay? Yang paling biasa digunakan oleh para ulama kita adalah dengan menjadikan alam ini dalil atas kewujudan Allah Ta'ala. Okay? Alam ini kita lihat sentiasa berubah-ubah daripada siang ke malam. Kita sendiri daripada kita kenyang ke lapar, lapar ke kenyang balik. Daripada kita berhenti, kita bergerak. Jadi semua ini memerlukan kepada penciptaan. Daripada berhenti, kita memerlukan penciptaan bergerak. Jadi siapakah yang menciptakan kita daripada berhenti, daripada bergerak, daripada kita lapar kepada kenyang, daripada malam kepada siang. Maka dengan itu alam ini sentiasa berubah-ubah. Dan setiap yang berubah-ubah ini adalah baharu. Maka alam ini adalah baharu. Maka setiap yang baharu ini memerlukan kepada yang menciptakan, yang menjadikannya baharu. Maka Allah adalah pencipta yang menjadikan kita daripada tiada kepada ada dan sebagainya. Jadi itu adalah dalil dengan menggunakan mantik untuk membuktikan kewujudan Allah Ta'ala. Okey. Seterusnya menjadikan hujah akal yakin atas keesaan Allah. Okey. Dan meningkatkan keupayaan ulama menolak syubhat dan juga golongan mulhid. Okey, golongan mulhid contohnya
saya ada terbaca satu buku yang menceritakan tentang kesalahfahaman etis ke atas diri mereka sendiri. Okay, etis zaman sekarang ni, okay, ataupun orang yang tidak percaya Tuhan ni, mereka mempercayai bahawa tiada kewujudan Tuhan. Okay. Sedangkan mereka ini adalah nak berlawan dengan golongan-golongan yang beragama. Golongan-golongan beragama adalah beriman kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kalau guna konsep tanakut dalam mantik adalah mereka tidak beriman kepada Tuhan. Bukan mereka tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Jadi dengan konsep tanakut sendiri mereka telah salah ke situ. Dalam buku ni mengatakan bahawa etis ni sebenarnya masih lagi tak tahu identiti mereka sendiri. Sedangkan kalau mereka betul nak melawan, nak bertentangan dengan orang yang beragama, maka kalau orang beragama itu tidak beriman kepada Tuhan, maka mereka sepatutnya tidak beriman kepada Tuhan, bukan menafikan kewujudan Tuhan. Mereka sendiri telah salah faham dalam konsep tanakut kat situ. Jadi kalau kita faham konsep tanakut, maka kita akan lebih, ataupun konsep kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu mantik ini, maka kita akan lebih mudah untuk kita berdialog dengan orang yang ataupun dengan golongan-golongan yang berlainan pendapat dan berlainan mazhab dan berlainan agama dengan kita. Okey, itu adalah antara peranan mantik lah. Okey, yang terakhir adalah memelihara seseorang daripada falasi dan ralat dalam berfikir. Okey, falasi ni ada banyak jenis kita boleh tengok, tapi antara falasi yang paling mudah untuk kita faham adalah apabila kita berhujah dengan seseorang dan seseorang berhujah tetapi tidak menggunakan panggil dalil yang kuat, tetapi mereka menggunakan pembunuhan karakter. Contohnya seorang yang dia berhujah dengan seorang yang bisu dengan seorang yang buta, maka mereka mengejek-ejek buta dan sebagainya untuk mendapat galakan daripada orang ramai. Jadi itu bentuk falasi. Jadi bila kita ada kaedah-kaedah yang kita pelihara tentang ilmu mantik ini, maka jauhlah kita daripada falasi dan kesalahan dalam berfikir. Okey. Seterusnya, bagaimana ilmu mantik ini peranannya dalam ilmu usul fiqh. Okey, dalil kias dan konsep kias digunakan secara meluas. Contohnya apa? Kalau kias dalam usul fiqh. Contohnya dalam nak mengharamkan jenis-jenis arak lah. Okey. Sebab whisky ni, contohnya adalah whisky itu memabukkan. Semua benda yang memabukkan adalah haram, maka whisky itu juga adalah haram. Okey, nampak? Dia ada konsep kias kat situ. Yang pertama, whisky itu memabukkan. Okey, itu ada satu qadiyah, satu statement. Semua benda yang memabukkan adalah haram. Itu juga adalah satu statement yang lain. Dan dia akan melazimkan daripada dua statement ini satu natijah ataupun satu kesimpulan yang akhir, yang melazimkan daripada dua statement ini. Iaitu yang pertama adalah whisky itu memabukkan. Semua benda yang memabukkan adalah haram. Maka kita buang benda yang berulang, iaitu memabukkan. Maka kita tinggalkan perkara yang tidak berulang, iaitu whisky dan juga haram. Maka whisky itu haram. Okey, kaedah ini dinamakan sebagai kaedah kias ataupun kias iktirani. Ini dinamakan sebagai kias iktirani. Maka kalau kita dapat mendalami ilmu mantik dengan baik, maka kita akan mudah untuk kita meletakkan satu hukum dan kita berhati-hati dalam meletakkan hukum. Jadi itulah fungsi ilmu mantik, peranan ilmu mantik dalam kehidupan kita. Okay, yang keterusannya adalah untuk membezakan lafaz yang am, khas, mutlak, muqayyad. Okay, semua ini kita akan mungkin lebih tahu nanti lah dalam bengkel usul fiqh. Tak perlu kita dalam-dalam lagi kat sini. Okay, seterusnya adalah berperanan membentuk konsep perbincangan usul fiqh. Okay, ini yang soalan yang pertama yang kita nak jawab. Apakah perbahasan yang terdapat di dalam ilmu mantik? Ataupun apakah kaedah-kaedah yang terkandung, yang terdapat dalam ilmu mantik? Okay, yang pertama kita akan mempelajari muqaddimah ilmu mantik. Walaupun muqaddimah ini sebenarnya bukanlah ilmu yang berkaitan dengan kita berfikir. Dia hanyalah menjadi muqaddimah kerana dia adalah wasilah untuk kita sampai kepada ilmu-ilmu ataupun ilmu mantik itu sendiri. Contoh ilmu mantik sebenarnya adalah hanya pada tasawurat dan juga tasdiqat. Yang nampak bulatan tengah ni, tasawuf dan tasdiqat, itu adalah ilmu mantik. Dan muqaddimah ini dan juga lawahikul qiyas ini
dia bukan terkandung dalam ilmu mantik, tetapi dia menjadi wasilah dan juga menjadi lazim kepada ilmu mantik. Maka disebabkan dia menjadi lazim kepada ilmu mantik, maka dia juga dibincangkan dalam ilmu mantik. Okey. Yang pertama adalah muqaddimah. Okey, muqaddimah ni adalah permulaan nak masuk kepada ilmu mantik. Jadi ada 3 pembahasan lah. Pertama ilmu. Okey, ilmu di sisi ulama mantik. Okey, kita sebut tentang ilmu mantik, maka kita nak tahu apakah maksud ilmu di sisi ulama mantik. Okey, di sisi ulama mantik, ilmu itu adalah bermaksud terhasilnya sesuatu gambaran di dalam fikiran kita. Okey, ataupun dalam bahasa Arabnya adalah idrak. Okey, idrak ni ada apa? Adalah terhasilnya sesuatu gambaran di dalam fikiran kita. Baik. Jadi itu adalah ilmu. Sama ada yang terhasil dalam gambaran kita itu tidak kita menghukumkannya, sama ada ia bertepatan dengan realiti ataupun tidak bertepatan dengan realiti. Okey, itu dinamakan sebagai tasawur. Bulatan pertama tu, tasawur tu, itu adalah satu gambaran yang terhasil dalam fikiran kita tanpa kita menghukumkan sama ada ia bertepatan dengan realiti ataupun tidak bertepatan dengan realiti. Okey, kalaulah gambaran yang terhasil dalam fikiran kita itu, kita hukumkan dia sama ada ia bertepatan dengan realiti ataupun tidak bertepatan dengan realiti. Kalau dia bertepatan dengan realiti, maka gambaran itu adalah benar. Kalau tidak bertepatan dengan realiti, maka gambaran itu adalah salah. Maka dinamakan sebagai tasdiqat. Jadi ilmu itu pentinglah untuk kita tahu apakah makna ilmu. Kerana ilmu itu menjadi sebahagian daripada hakikat tasawurat dan juga sebahagian daripada hakikat tasdiqat. Maka disebabkan dia menjadi sebahagian daripada hakikat ataupun definisi tasawurat dan juga tasdiqat, maka perbahasan ilmu didahulukan untuk kita mengetahuinya. Okay, yang kedua adalah alfaz. Okay. Alfaz ni, kenapa perbahasan alfaz ini kita dibincangkan, sedangkan mantik adalah ilmu untuk kita berfikir. Tak ada kena-mengena dengan lafaz. Seperti saya katakan tadi, lafaz menjadi wasilah untuk kita melontarkan ataupun kita menyambungkan apa yang kita fikirkan. Jika apa yang kita fikirkan itu adalah benar dan baik dan tersusun, maka lafaz yang kita lafazkan juga adalah baik dan juga benar. Jadi, lafaz juga penting untuk kita ketahui. Tapi perbahasan lafaz ini, dia lebih mendalam di dalam ilmu nahu lah. Ilmu nahu. Jadi, lafaz yang dibincang dalam ilmu mantik ini sekadar untuk kita memberi pengenalan apakah itu mufrad, apakah itu murakkab, dan apakah itu murakkab tam ke, murakkab naqis ke. Semua itu adalah pentinglah untuk dibincangkan dalam ilmu mantik, sebab ia menjadi perkara yang akan yang menjadi perkara untuk kita faham tasawuf dengan baik, tasdiqat dengan baik. Okey, yang ketiga adalah dilalah. Okey, dilalah ini adalah satu perkara yang kita faham. Kita faham sesuatu perkara itu daripada sesuatu perkara yang lain. Okey, saya bagi contoh. Kita memahami makna berhenti daripada lampu merah di traffic light. Okey. Sedangkan yang di luar itu, yang di realiti itu, kita nampak lampu merah. Ketika kita menaiki kereta di atas jalan raya, di hadapan traffic light, ketika itu traffic light lampunya berwarna merah. Jadi makna yang di dalam fikiran kita bukanlah warna merah, tetapi makna berhenti. Jadi kita memahami berhenti daripada lampu merah di traffic light itu. Jadi dilalah ini adalah memahami sesuatu perkara daripada sesuatu perkara yang lain. Itu maksud dilalah. Okey. Kemudian kita masuk kepada tasawurat. Lepas kita dah tahu apakah itu dilalah, apakah itu ilmu, apakah itu alfaz, maka kita masuk kepada tasawurat. Okey. Tasawurat ini adalah perbincangan ataupun satu gambaran yang kita hasilkan di dalam fikiran kita, yang mana gambaran yang kita hasilkan itu tidak berserta dengan hukum sama ada ia sama ataupun dia bertepatan dengan realiti ataupun tidak bertepatan dengan realiti lah. Sebab kalau dia bertepatan, itu dinamakan sebagai tasdiqat. Yang tasdiqat tu kita akan bincangkan nanti, bukan sekarang. Jadi tasawurat ini adalah satu gambaran yang terhasil dalam fikiran kita tidak berserta dengan hukum. Tidak berserta dengan hukum. Hukum ni sama ada ia bertepatan dengan waqi' atau bertepatan dengan realiti ataupun tidak bertepatan dengan realiti. Jadi
Tasawurat ni dia terbagi kepada dua. Seperti yang lihat di slide, sama ada dia maqasid dan juga dia mabadi'. Dia ada dua bahagian. Mabadi' ni pemula, maqasid ini adalah tujuan. Okey. Jadi kita lihat kepada mabadi' permulaan ini. Sebelum kita nak masuk kepada maqasid, kita kena kenal dulu mabadi'. Sebab kalau kita tidak mengenali mabadi', maka kita akan tidak memahami takrif ataupun maqasid ini. Jadi penting untuk kita mengetahui mabadi' supaya kita mudah untuk kita mengenali maqasid. Okey. Mabadi' ini terkenal dengan dengan ilmu mantik ini dinamakan sebagai kuliatul khams ataupun kuliah yang 5. Okey, kuliah yang 5. Sebab apa dia namakan kuliah yang 5? Sebab ada 5 perkara yang mana dia yasduqu ala kathirin ataupun dia boleh untuk membenarkan kepada banyak perkara. Okey, contohnya apakah itu Muhammad, apakah itu Abu, apakah itu Ali? Ketiga-tiga ini boleh dijawab dengan manusia. Jadi manusia itu boleh membenarkan kepada banyak perkara. Iaitu ada jins, ada Muhammad, ada Abu dan juga ada Ali. Ketiga-tiga ini kan manusia, maka manusia itu boleh membenarkan kepada banyak perkara. Okey. Itu adalah kuliat ataupun kulilah. Okey, seterusnya. Apakah itu jins? Okey. Jins ini dia membenarkan kepada banyak perkara yang berbeza pada makna dia, hakikat dia. Okey, jins itu adalah membenarkan kepada banyak perkara yang berbeza pada hakikat dia. Okey, contohnya apa? Manusia ada hakikat tersendiri. Kuda ada hakikat tersendiri. Dan juga lembu pun ada hakikat tersendiri. Tetapi ketiga-tiga ini kita boleh letakkan dengan satu kuliat yang dinamakan sebagai jins, iaitu hidupan. Sebab manusia juga hidupan, lembu juga hidupan dan juga kuda juga hidupan. Maka ketiga-tiga ini adalah hidupan. Walaupun mereka ada makna yang tersendiri, tetapi ketiga-tiga ini berkongsi pada hidupan. Maka jins adalah satu perkara yang boleh membenarkan kepada banyak perkara yang mana berbeza pada hakikat. Seperti manusia tadilah, manusia, lembu dan juga kuda juga berbeza pada hakikat, tetapi mereka berkongsi pada hidupan. Jadi hidupan menjadi jins. Okey, fasal pula adalah apabila kita nak membezakan di antara hakikat yang banyak ini, kita nak membezakan dia dengan menjadikan dia satu hakikat yang khusus. Okey, contohnya yang mana satu apakah itu manusia? Okey, kita cakap apakah itu manusia? Maka kita nak membezakan di antara manusia, lembu dan juga kuda dengan kita mengatakan apakah itu manusia. Okey, kita katakan manusia adalah hidupan bertutur. Bertutur tu adalah ataupun berfikir, itu adalah fasal. Yang mana fasal ini membezakan di antara setiap setiap hakikat-hakikat yang lain-lain. Kita ada jins. Jins ini kan dia menjawab kepada perkara yang sama di antara semua hakikat. Maka sekarang ni kita nak bezakan di antara setiap hakikat tu, apakah hakikat kuda dan juga hakikat lembu itu nak bezakan di antara hakikat manusia dengan meletakkan fasal. Fasal adalah satu perkara yang membezakan di antara setiap yang berkongsi pada jins. Itu adalah fasal. Okey, yang ketiga adalah nau'. Nau' ini adalah kesempurnaan hakikat. Okey. Kesempurnaan hakikat maksudnya apa? Maksudnya jika kita katakan apakah itu Muhammad, apakah itu Abu, apakah itu Ali, maka kita jawab dengan itu adalah manusia. Jadi kemanusiaan pada Abu dan kemanusiaan pada Ali itu adalah sama, tamam, sama. Sama bulat-bulat. Tidak ada manusia Abu lebih manusia daripada manusia Ali. Tidak. Manusia Abu, manusia Ali, manusia Muhammad, semua manusia yang sama. Maka nau' adalah tamamul mahya ataupun kesempurnaan hakikat. Seterusnya adalah aradul am. Okey, aradul am ini adalah satu bukan sebahagian daripada hakikat, tetapi ia berkongsi
dia boleh membenarkan kepada hakikat itu dan juga hakikat yang lain. Contohnya adalah berjalan. Okey, berjalan boleh dibenarkan membenarkan berjalan itu uh, kepada manusia, dan berjalan juga boleh dibenarkan kepada kuda dan juga lembu. Maka ada benda yang berkongsi. Dia bukan sebagai hakikat. Hakikat manusia adalah haiwan yang berfikir, kan? Hidupan yang berfikir. Maka berjalan itu bukan sebahagian daripada hakikat manusia, tetapi dia boleh membenar kepada manusia. Bukan sahaja kepada manusia, malah kepada selain manusia juga ada sifat ataupun ada arat am yang mana dinamakan sebagai berjalan. Okey, kemudian khassah. Okey. Khassah ni pula adalah satu perkara yang bukan di dalam hakikat sesuatu perkara itu, tetapi dia khusus, yang mana dia hanya ada pada hakikat tersebut. Contohnya, hakikat manusia adalah haiwan yang bertutur ataupun hidupan yang berfikir. Dan khassah ini adalah satu perkara yang khusus kepada insan. Contohnya apa? Contohnya ketawa, contohnya ta'ajub, contohnya bersyair, memasak. Semua ini khusus kepada manusia. Tidak ada pada haiwan lain. Kalau arat am itu ada pada haiwan lain, tetapi khassah ini hanya pada manusia. Itu contoh dia. Okey, jadi lepas kita dah faham kelima-lima ini, dinamakan sebagai kuliatul khams, kan? Kuliat yang 5. Kalau kita dah faham semua 5-5 ini, maka kita akan tahu macam mana kita nak membina sebuah definisi. Di sini definisi, di maqasid kita tengok di kotak yang kedua ni, maqasid, kita ada 2 definisi, jenis definisi. Yang pertama dinamakan sebagai had, dan yang kedua dinamakan sebagai rasam. Okey, had ini apabila kita susunkan jins campur dengan fasal, okey, tengok di kuliatul khams, kalau jins campur dengan fasal, maka akan jadi had. Contohnya jins apa? Okey, apakah itu manusia? Manusia adalah hidupan adalah jins dan juga berfikir. Fasal adalah berfikir. Maka jins campur dengan fasal, maka akan dapat had. Itu adalah maksud, itu adalah sebab kita kena belajar kuliatul khams. Untuk kita fahamlah apa itu had, apa itu rasam. Okey. Had, tadi kita cakap jins campur dengan fasal adalah had. Okey, rasam pula, ini secara ringkas kalau kita masuk ke dalam ilmu mantik, dia akan lebih dalam lagi. Had ada 2, had tam dan had naqis. Rasam pun ada rasmun tam, rasmun naqis. Tapi kita nak bagi pendedahan awal sahaja. Okey, had adalah jins campur dengan fasal. Okey, kalau rasam jins campur dengan khassah. Contohnya apa? Apakah itu manusia? Manusia adalah satu hidupan yang ketawa. Khassah kan ketawa, khusus pada manusia, tidak ada pada haiwan lain. Maka bagaimana takrif ini mampu memelihara akal kita daripada salah berfikir adalah jika seseorang itu mengatakan bahawa, contohnya, apakah itu manusia? Manusia adalah hidupan yang berjalan. Maka dia meletakkan jins dan juga aradul am. Sedangkan jins dengan aradul am tidak boleh diletakkan dalam takrif. Sebab takrif hanya ada had dan juga rasam. Sama ada jins campur dengan fasal ataupun jins campur dengan khassah. Kalau kita letakkan jins dengan aradul am, maka hidupan yang berjalan. Kuda juga berjalan. Lembu juga berjalan. Adakah manusia itu kuda? Adakah manusia itu lembu? Tidak. Maka kita salah dalam mendefinisikan sesuatu. Okey. Salah dalam mendefinisikan sesuatu itu adalah punca kepada kesalahfahaman kita dalam berdialog, kesalahfahaman kita dalam menerima maklumat. Kerana apa? Kerana kita tak dapat memberikan definisi yang benar dan juga kita tidak dapat memahami definisi yang benar bagi sesebuah lafaz. Jadi sebab itu tasawuf ini penting, ataupun takrif ini, definisi ini penting sangat untuk kita ada dan kita belajar syarat-syarat dia sebagainya untuk membina sebuah takrif yang betul. Sebab apa? Sebab kita sentiasa berdialog dengan orang. Kita dialog ni kita menggunakan lafaz, istilah. Kalau kita salah dalam mendefinisikan istilah yang kita gunakan, maka salahlah orang faham. Begitulah. Kemudian adalah tasdiqat. Tasdiqat ni dia ada juga seperti tasawurat, iaitu mabadik, ada permulaan dan juga ada tujuan. Permulaan bagi tasdiqat adalah qadiyah wa ahkamuha, ataupun qadiyah dan juga hukum hakam dia. Apa maksud qadiyah?
Okey, qadiyah ini adalah sesuatu perkara yang ada possibility betul dan juga ada possibility benar. Ada possibility benar dan juga ada possibility salah. Contohnya ayat lah. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Itu satu ayat kan? Ayat penyata kan? Jadi, ayat itu, orang boleh hukumkan sama ada benar ke kau pergi sekolah. Ataupun, mungkin kau tak pergi sekolah. Orang boleh letakkan kemusykilan pada kita punya statement. Ataupun qadiyah kita lah. Okay, jadi, segala apa yang mempunyai benar ataupun salah pada zatnya itu, dinamakan sebagai qadiyah. Jadi, qadiyah terbagi kepada dua. Iaitu hamliyah dan juga syartiyah. Hamliyah dan juga syartiyah. Hamliyah ini, dia nak faham hamliyah ni senang saja. Ayat-ayat yang kita jumpa selalu, seperti apa, Muhammad pergi, Muhammad duduk, Muhammad berjalan. Semua ini adalah yang mana ada subjek dan predikat. Kalau bahasa Melayu kita ada subjek dan juga predikat. Kalau dalam bahasa Arab ada mubtada dan juga khabar. Okay, setiap lafaz yang ada mubtada dan juga khabar itu dinamakan sebagai hamliyah. Dia ada maudhu'. Maudhu' ini kita boleh jadikan sebagai mubtada dalam bahasa Arab. Mahmul juga, mahmul pula adalah khabar dalam bahasa Arab. Sebab apa? Sebab apa dia dinamakan sebagai mahmul? Contohnya Muhammad berjalan. So kita membawa berjalan itu kepada Muhammad. Jalannya kepada Muhammad itu dinamakan sebagai qadiyah. Sebab apa? Ada hamal, ada khabar kat situ. Okey, seterusnya adalah syartiyah. Okey, syartiyah pula terbagi kepada dua, iaitu muttasilah dan juga munfasilah. Okey, muttasilah ni adalah syartiyah ini adalah satu qadiyah, satu statement yang kita letakkan syarat padanya. Contohnya, kalau kau belajar sungguh-sungguh, kau akan berjaya. Maka ada syarat dan juga jawab syarat. Iaitu, kalau kau pergi sekolah, itu adalah syarat. Kau akan berjaya. Maka itu adalah, berjaya itu, nak berjaya kena ada syarat iaitu pergi sekolah. Maka syartiyah ini ada syarat untuk kita sampai kepada perkara yang, ataupun jawab kepada syarat tersebut. Contohnya, kalau matahari terbit, maka siang itu akan ada. Maka siang akan ada itu adalah menjadi jawab syarat kepada kalau matahari terbit. Jadi syartiyah ini adalah satu qadiyah yang terkandung padanya syarat dan juga jawab kepada syarat tersebut. Okey, itu adalah syartiyah. Kalau hamliyah tidak, hamliyah hanyalah sebagai hanyalah sekadar semata-mata mubtada ataupun subjek dan juga predikat. Saya makan. Saya berdiri. Semua itu kan hanya ada subjek, predikat. Tapi kalau syartiyah ini, dia ada adat syarat ataupun dia ada syarat. Contohnya kalau pergi ke sekolah, maka akan berjaya. Ada jika, ada maka. Okey. Dan juga seterusnya adalah munfasilah. Okey, munfasilah ini dia, kalau tadi ada kelaziman kan, muttasilah tadi, maka munfasilah ini dia lebih kepada contohnya adat. Okey, bilangan ini sama ada dia genap atau dia ganjil. Dia ada perkataan atau. Dia ada pemisah. Iaitu imma. Imma kan pemisah. Al-adadun imma zaujun atau imma fardun. Okey. Bilangan itu sama ada kan dia pemisah. Okey. Bilangan itu sama ada dia adalah ganjil ataupun dia adalah genap. Maka ada kita perlu pilih sama ada adat ini ganjil ataupun dia adalah genap. Okey. Kalau muttasilah, dia adalah syarat. Syarat seperti kita cakap tadi lah, iaitu kalau matahari terbit maka siang akan ada. Okey, itu adalah muttasilah. Kemudian munfasilah. Okey. Itu secara ringkas tentang qadiyah. Jadi qadiyah ada dua, qadiyah hamliyah dan juga qadiyah syartiyah. Dan satu lagi, qadiyah syartiyah ini kita nak tahu adalah dia gabungan daripada dua hamliyah. Kalau hamliyah tadi contohnya Ali pergi ke sekolah. Okey, itu adalah hamliyah. Okey, kalau kita letakkan dua hamliyah, contohnya Ali pergi ke sekolah dan juga Ali berjaya, kita jadikan satu ayat. Kalau Ali pergi ke sekolah, maka Ali akan berjaya. Maka itu akan jadi syartiyah. Nampak? Syartiyah adalah gabungan
2 hamliah. Jika Ali pergi ke sekolah, maka Ali akan berjaya. Okey. Yang seterusnya adalah hukum hakam berkaitan dengan qadiyah. Maka kita ada taqabul baina qadaya lah. Okey, taqabul baina qadaya sama ada tanakut ataupun akas. Okey, tanakut ni dia kena sama ada kalau satu qadiyah ini betul, maka lawannya adalah salah. Contohnya pelajar semua pelajar itu hadir, maka tanakutnya ada lawan bagi semua pelajar itu hadir adalah sebahagian pelajar tidak hadir. Jadi itu adalah tanakut. Kalau semua pelajar itu hadir betul, maka sebahagian pelajar tidak hadir itu salah. Maka dia ada satu betul satu salah. Kalau akas pula, akas ini dua-dua kena betul. Kalau semua pelajar itu hadir, maka sebahagian pelajar itu hadir. Begitu. Dia kena dua-dua kena betul. Okey. Lepas kita dah mengenali pemula bagi tasdiqat, maka kita perlu kita pindah pula kepada maqasid. Okey, maqasid ni dia adalah satu susunan daripada qadiyah-qadiyah yang kita dah belajar. Okey, kalaulah kita susunkan dua qadiyah hamliah, okey, itu dinamakan sebagai qiyas iktirani. Kalau kita kita susunkan dia dengan qadiyah-qadiyah syartiyah, maka akan menjadi qiyas istisnai. Contohnya apa iktirani? Iktirani adalah susunan daripada qadiyah-qadiyah hamliah ataupun lebih. Dua qadiyah hamliah ataupun lebih lah. Dan daripada susunan ini akan lazim dapat satu natijah, kesimpulan. Okay, saya bagi contoh. Contoh, Ali bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Setiap pelajar yang pelajar itu bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Setiap yang bersungguh-sungguh dalam pelajaran akan berjaya. Maka pelajar itu berjaya. Nampak kan? Dia ada dua qadiyah hamliah. Yang pertama, pelajar itu bersungguh-sungguh. Okey, itu pertama. Yang kedua, hamliah yang kedua, setiap yang bersungguh-sungguh itu akan berjaya. Okey. Dan natijah dia secara tak langsung kita akan dapat satu natijah daripada dua susunan ini, iaitu pelajar itu berjaya. Dia sama juga dalam konsep ini dalam penakkulan matematik lah. Kalau kita belajar pada tingkatan berapa? Tingkatan 3, tingkatan 4. Penakkulan matematik. Yang mana dia ada premis 1, ada premis 2, kemudian ada kesimpulan. Dia sama saja dengan qiyas iktirani. Dia ada muqaddimah surah, lepas tu ada muqaddimah kubra, lepas tu ada natijah. Sama je. Premis 1, premis 2, kesimpulan. Pelajar itu bersungguh-sungguh. Setiap yang bersungguh-sungguh itu akan berjaya. Maka pelajar itu berjaya. Okay. Istisna'i pula, kita datangkan satu adatul istisna, iaitu tetapi. Kita letakkan tetapi dalam kita punya qadiyah. Contohnya, qadiyah syartiyah. Jika kamu bersungguh-sungguh dalam pelajaran, maka kamu akan berjaya. Tetapi kamu berjaya, maka natijahnya apa? Natijahnya adalah kamu bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Nampak tak? Istisna ini datangkan dia punya adatul istisna ataupun lakin ataupun tetapi. Contohnya apa? Contoh lain. Kalau matahari terbit, maka siang akan ada. Tetapi siang ada, maka matahari terbit. Nampak? Natijah matahari terbit itu adalah apabila kita isbatkan salah satu daripada muqaddam ataupun salah satu juzuk, iaitu kan ada dua juzuk. Juzuk yang pertama, matahari terbit. Bahagian yang pertama adalah matahari terbit. Bahagian yang kedua adalah siang ada. Jika kita isbatkan siang ada, maka secara tak langsung matahari terbit itu akan terisbat. Kalau kita isbatkan matahari terbit, maka secara tak langsung siang ada itu akan terbit, akan terisbat juga. Nampak? Kerana apa? Kerana kedua ini adalah kelaziman. Nanti kalau kita belajar dalam ilmu mantik lebih dalam, dia akan beritahu lah ada luzumiyah, ada ittifaqiyah sebagainya. Okey. Ini secara ringkasan. Okey.
nanti kalau ada persoalan kita boleh kumpulkan dalam akhir nanti. Okey, faham Itirani dan istisnai adalah gabungan. Itirani gabungan daripada dua hamliah ataupun lebih. Istisnai pula gabungan daripada syartiyah. Okey. Sebab itu kena belajar qadiyah hamliah, qadiyah syartiyah dahulu sebelum masuk kepada maqasid. Kerana ia membina sebuah kias. Okey. Ini yang terakhir insya-Allah kita nak mengenali persoalan yang kedua yang kita datangkan awal-awal tadi adalah aplikasi ilmu mantik dalam kehidupan seharian kita. Okey. Saya datangkan beberapa perkara. Buatkan 4.5. Okey. Aplikasi ilmu mantik dalam kehidupan seharian kita. Saya datangkan di sini ada 6, tetapi saya cuba kalau sempat 6 ni kita teruskanlah. Kalau tidak saya hanya sebutkan yang penting-penting saja. Okey, yang pertama adalah dilalah. Okey, bagaimana kita katakan tadi, dilalah adalah apa yang kita faham daripada sesuatu perkara. Kita memahami suatu perkara daripada sesuatu perkara. Itu adalah dilalah. Contohnya yang saya bagi tadi adalah lampu merah lah. Okey. Kita nampak lampu merah ketika mana kita bawa kereta, dan ketika mana kita nampak lampu merah itu, yang kita faham di dalam fikiran kita adalah berhenti. Maka berhenti adalah maka lampu merah adalah menunjukkan kepada berhenti di dalam fikiran kita. Okey. Bagaimana kita menggunakan dilalah ini dalam kehidupan kita selain daripada lampu merah tadi adalah ketika mana waktu COVID. Okey, waktu COVID hari tu yang mana kalau rakyat memerlukan bantuan ataupun rakyat ingin memberitahu orang luar yang bahawa mereka memerlukan bantuan, mereka meletakkan bendera warna putih di depan rumah mereka. Kalau kebiasaannya bendera warna putih adalah menunjukkan kepada mengaku kalah. Yang mana adalah golongan-golongan yang mengatakan bahawa jangan letak bendera putih depan rumah. Itu adalah tanda kita mengaku kalah. Kita dah tak boleh hidup lagi dah. Itu ibaratnya. Tapi sebenarnya tidak. Dilalah yang ditunjukkan ataupun makna yang ditunjukkan kepada bendera warna putih yang diletakkan di depan rumah kita itu adalah menunjukkan bahawa kita memerlukan bantuan. Kita memerlukan pertolongan. Maka bukan maksud kita mengaku kalah. Tapi kita memerlukan bantuan. Jadi kesalahfahaman kita dalam memahami makna bendera putih ketika itu, yang mana bertukar daripada makna mengaku kalah kepada makna meminta bantuan, adalah sebab menjadi kenapa ada orang yang melarangnya. Jangan letak. Kalau kita faham makna yang ketika itu digunakan, maka kita tidak akan ada masalah, tidak akan lagi ada pergaduhan, jangan letak bendera putih dan sebagainya. Kerana kita tahu dah makna bagi bendera putih ketika itu adalah meminta bantuan, bukannya mengaku kalah ataupun dia tidak boleh lagi ada tidak ada lagi harapan dalam kehidupan dan sebagainya. Tidak. Dia hanya memerlukan bantuan. Okey, itu adalah bab dilalah. Okey, dalam bab takrif pula. Okey, takrif seperti mana saya pernah bagi tadi. Contohnya dalam kita mentakrifkan sesuatu, kita mesti menggunakan sama ada had ataupun rasm. Okey, had ini tersusun daripada jins dan juga fasal, dan juga rasm adalah tersusun daripada jins dan juga khassah. Okey, menjadi satu kesalahan kita. Okey, kita nak gunakan dalam kehidupan seharian kita kan. Apabila kita berhadapan dengan orang yang bukan Islam. Okey, dan mereka meminta kita untuk kita mendefinisikan Islam. Bagaimana kita nak mendefinisikan Islam dengan baik kalau kita tak pernah tahu bagaimana cara yang terbaik untuk kita membina definisi? Maka ilmu mantik menyediakan kita satu panduan untuk kita membina sebuah definisi. Nanti bila orang tanyakan kepada kita, apakah itu iman? Apakah maksud iman? Apa maksud iman di sisi orang Islam? Kan? Maka kita boleh berikan satu definisi yang terbaik yang boleh menghilangkan segala kesalahan ataupun kesalahfahaman yang datang daripada berbagai sudut lah. Sebab kita lihat zaman sekarang ini, banyak orang yang bermain kata lah, yang pandai berkata, yang pandai bercakap dan pandai menggunakan istilah. Jadi, jika kita mampu untuk memberikan definisi yang baik dalam kehidupan kita, setiap istilah yang kita ungkapkan itu, kita ada definisi yang tersendiri, ada definisi yang betul,
maka kita akan secara tak langsung akan menyusun segala pemikiran kita dengan baiklah. Sebab ketika mana kita ditanyakan tentang sesuatu definisi. Contoh kita sebutkan tentang kafir. Kan? Kafir, kamu ini kafir. Kan? Apakah definisi kafir? Seperti zaman sekarang ni terlalu mudah orang untuk mengkafirkan seseorang. Kita lihat para asatizah kita ataupun di dalam Facebook lah secara umumnya mudah untuk kita mengkafirkan. Sedangkan apakah maksud kafir? Dan apakah perkara yang akan berlaku sekiranya kita mengkafirkan seseorang? Perkara ini berpunca daripada salah faham dalam definisi. Salah faham dalam mendefinisikan. Maka ilmu mantik adalah untuk kita menjauhi diri daripada kesalahan dalam memberikan definisi. Sebab apa? Sebab ilmu mantik ini awal-awal lagi dah cakap dah. Ilmu mantik ini adalah ilmu untuk kita memelihara sebuah kaedah-kaedah agar kita jauh daripada kesalahan dalam berfikir. Jadi disebabkan mereka salah dalam berfikir dan juga mereka salah dalam mendefinisikan sesuatu perkara, maka mereka mudah-mudah ataupun bermudah-mudahan secara sembrono lah orang panggil untuk mereka memberikan sebuah definisi. Maka definisi sangat pentinglah dalam kehidupan seharian kita supaya kita berhati-hati dalam memberikan definisi dan lebih teratur dalam memberikan definisi, bersistematik lah orang panggil kan kalau dalam memberikan definisi. Okey, kemudian adalah tengok bawah ni kias. Okey. Kias ini selalulah kita guna sebenarnya. Okey, selalu sangat kita guna. Dalam mana-mana tempat pun kita guna. Paling mudah saya bagi kalau duduk dengan kawan-kawan di rumah sewa ke bagainya, kita cakap. Contohnya kawan kita tanya, okey, aku malas lah nak masak. Okey, dia malas nak masak kan. Jadi kita katakan apa? Kelaparan lah kau nanti. Dia kata dia akan lapar. Dia kata dia malas masak. Apa kena mengena dengan lapar? Ya, sebenarnya kita dalam fikiran kita dah membuat satu premis. Kita buat satu muqaddimah. Yang pertama, okey, kau malas nak masak. Kalau kau malas nak masak, kelaparan lah kau. Maka kita buat hujah dan kita buat jadi satu kesimpulan, kau akan kelaparan. Nampak tak? Walaupun kita tak nampak secara depan mata kita satu benda tu tersusun, tapi kita dah susun dalam akal kita, dalam fikiran kita. Itu katakan kias ini kita sentiasa guna. Cuma kita dalam kehidupan kita, cuma kita tak tahu itu adalah kias. Contoh tadilah kan, dia kata dia malas nak masak. Jadi bila dia malas nak masak, maka dia akan lapar. Sebab saya memang tengah lapar sekarang ni. Jadi bila dia lapar, bila dia malas masak, maka kita katakan dia kelaparan lah kau nanti. Sebab apa? Sebab kau malas masak dan dan malas masak ini akan menjadikan lapar. Maka kau akan lapar. Jadi itu adalah kesimpulan daripada dua premis yang kita susun tadi tu. Premis yang kita susun tu terdapat dalam fikiran kita. Jadi kalau kita ada satu fikiran yang betul, kalau kita panggil apa, kaedah-kaedah yang ada dalam kias ini kita sematkan dalam kita punya jiwa, kita punya diri, maka kita akan sentiasa berfikir dengan baik. Sebab apa? Akal kita secara automatik dia susun, dia proses. Tiba-tiba apa yang kita lafazkan itu adalah natijah yang betul. Segala natijah yang kita lafazkan itu adalah natijah yang betul hasil daripada proses kias yang ada dalam fikiran kita dengan baik. Dia secara tak langsung kita cakap, tiba-tiba sebenarnya yang kita cakap ni adalah kias. Adalah natijah daripada kias yang ada dalam fikiran kita. Nampak tak macam mana dia bagaimana dia perkara ini berfungsi, mantik ini berfungsi dalam kehidupan kita. Okey. Seterusnya adalah tanakut dan juga akas. Okey, tanakut ini saya suka nak gunakan dengan contohnya adalah golongan-golongan kalau kita baca di Facebook sebagainya yang mengatakan bahawa semua, contohnya ini contoh saja, semua pemimpin adalah tidak adil. Okey, ini contohlah. Okey, semua pemimpin tidak adil. Okey, dalam bab tanakut, kalau semua, lawannya adalah sebahagian tidak. Okey, kita tengok ada mana negara yang ada pemimpin yang baik. Okey, maka cukup dengan satu sahaja negara yang ada mempunyai pemimpin yang baik, maka terbatallah kata-kata mereka yang mengatakan bahawa semua manusia itu, semua pemimpin itu tidak adil.
Sebab ada satu negara yang mana pemimpin dia adil. Maka kita nak kata kat dia, contoh kita cakap dekat mereka mereka katakan bahawa ada semua pemimpin tidak adil. Maka kita katakan pada mereka, tidak. Ada sebahagian pemimpin yang adil. Maka terbatallah kaedah kuliah mereka. Sebab apa? Ada sebahagian yang adil. Itu adalah tanakut. Itu contohnya lah. Okey. Dan Qadiyah ini kita sentiasa guna. Contohnya, kalau mak kita nak suruh kita beli barang ke, Ali pergi beli sayur ke apanya, itu adalah satu penyata lah. Ali pergi beli sayur. Itu adalah Qadiyah. Ataupun Ali pergi ke market, Ali pergi ke kedai. Itu semua adalah Qadiyah ataupun panggil apa, ada subjek, ada predikat, ada subjek, ada predikat. Kalau saya belajar sungguh-sungguh, saya akan berjaya. Itu semua kan adalah Qadiyah. Okey. Nisbah antara dua kuli ni dia ada banyak. Okey, dia ada banyak. Antaranya adalah yang paling penting, yang paling digunakan dalam setiap ilmu. Contohnya adalah umum wa khusus mutlak, umum wa khusus min wajahin. Okey, yang itu mungkin kita akan lebih kenal lah kalau kita nanti kita dalami ilmu mantik. Okey, sebab apa? Contohnya apakah nisbah? Okey, nisbah di antara Nabi dan juga Rasul. Jadi ulama mengatakan bahawa Nabi itu lebih umum daripada Rasul. Sebab apa? Semua Nabi adalah Rasul, tapi bukan semua Rasul adalah Nabi. Jadi nisbah di antara dua Nabi dan juga Rasul ini adalah umum khusus mutlak. Ada dua kuli, dan nisbah antara dua kuli ini adalah umum khusus mutlak. Okey. Jadi selepas kita dah mengenali semua perkara yang kita datangkan persoalan pada awal tadi, seperti apa? Seperti apakah kaedah-kaedah ataupun apakah perbahasan-perbahasan yang dibincangkan dalam ilmu mantik, dan juga persoalan yang kedua iaitu bagaimanakah mantik dalam diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita, seperti dilalah, seperti takrif, seperti kias, tanakut, Qadiyah dengan nisbah. Ada banyak lagi terma-terma yang terdapat dalam ilmu mantik yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara tak langsung ataupun secara langsung, yang dapat memeliharalah diri kita daripada salah dalam berfikir. Mungkin sebelum ini kita dah menggunakan kaedah-kaedah ini dalam diri kita, tetapi tidak kita pernah tahu bahawa ini adalah sebuah ilmu. Adakah ini yang kita amalkan ini adalah sebuah ilmu? Tapi mungkin lepas kita belajar ilmu mantik, perkara-perkara yang secara automatik berlaku ini lebih kita susun. Sebab kita tahu, okey, ini adalah kaedah ini adalah kaedah ini. Sebab tujuan ilmu mantik ini adalah untuk menyusun kita punya maklumat. Sebab kita banyak maklumat dapat dalam diri kita. Tapi bagaimana kita nak susun maklumat itu adalah kerja ilmu mantik. Jadi kalau kita pelihara ilmu mantik, akan melazimkan kita mendapat sebuah natijah yang baiklah. Sebab itu katakan ilmu mantik ini dapat memelihara diri kita daripada salah berfikir. Sebab kalau kita memelihara segala kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu mantik, maka cara kita berfikir akan lebih tersusun, akan lebih betul dan lebih jauh daripada kesalahan. Okey. Dengan itu, maka itu sahajalah perbahasan ataupun bengkel asas. Okey, nama pun asas kan? Asas ilmu alat. Maka kalau kita belajar ilmu mantik, maka tak lari daripada perbahasan-perbahasan yang kita dah lalu tadi. Perbahasan Qadiyah dan sebagainya itu semua, kalau kita belajar ilmu mantik, maka semua itu kita akan belajar lebih dalam. Okey, semua kali ini saya cuma terangkan dia punya secara ringkas lah, sebab ini adalah asas untuk kita kenal dulu. Tak kenal maka tak cinta, orang panggil kan. Jadi dengan itu sahajalah untuk bengkel mantik kali ini. Dan saya kembali kepada pengurusi majlis, insya-Allah. Kalau ada persoalan mungkin boleh dibuka nanti, Tuan Pengerusi. Jazakumullah khair diucapkan kepada saudara Sakif yang menerangkan kita secara detail dan secara bersahaja dan santai berkenaan dengan ilmu mantik. Jadi saya buka kepada Q&A. Mungkin ada sahabat-sahabat yang ada nak bertanyakan soalan, boleh buka mic ataupun boleh tulis di ruang chat. Ada yang angkat tangan tu. Mario Elfando.
Ada soalan ke? Ni orang mana ni? Adakah suara saya terdengar? Ya, didengar. Terdengar, ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Mario, saya berasal dari Indonesia. Oh ya. Ya, saya ingin bertanya, adakah perbedaan antara ilmu mantik dan ilmu logik Yunani ataupun ilmu logik Barat begitu? Kemudian untuk belajar ilmu mantik ini, kitab apa yang sebaiknya dipelajari oleh pemula? Dan kemudian bolehkah saya meminta file PowerPoint yang Ustaz terangkan tadi, atau mungkin boleh dikongsikan di Telegram barangkali? Terima kasih. Okey, baik. Sama-sama kepada saudara Mario daripada Indonesia. Ya, ahlan wa sahlan. Ya. Soalan yang pertama, apakah perbezaan di antara mantik dan juga logika dan juga mantik barat ataupun mantik moden? Okey. Yang pertama, mantik ini yang saya katakan tadi, dia hanyalah menambah beberapa perbahasan daripada ilmu logika pada zaman Yunani. Okey. Pada zaman Yunani ini, dia lebih kepada takrif ataupun mendefinisikan apa yang kamu lafazkan. Okay, itu pada zaman Yunani. Okay, kemudian zaman Aristotle, dia mula menyusun segala berkaitan dengan takrif dan juga kias. Pada zaman Islam pula, mantik zaman Islam menambahkan perbahasan dilalah, menambah perbahasan alfaz, lafaz-lafaz. Sebab apa? Ia menjadi wasilah kepada takrif dan juga kias. Maka mantik Yunani dan juga mantik zaman Islam, dia tidak ada beza, cuma menambah beberapa perbahasan. Tetapi menjadi beza apabila sampai kepada mantik moden atau mantik barat yang dimulakan oleh Roger Bacon. Okay, Roger Bacon ini dia nampak tidak relevan mantik Aristotle ni. Mereka bermusuhan dengan Aristotle. Okay. Mereka nampak Roger Bacon ni dia nampak mantik Aristotle ini dia seperti tidak boleh membina kepada pembangunan sesebuah masyarakat. Sebab apa? Sebab dia hanya satu kata-kata yang tidak berlandaskan dengan kajian. Jadi mereka nak satu perkara yang ada kajian. Barulah suatu perkara itu boleh diyakini. Yakin itu terlahir daripada kita punya kajian. Jadi mereka menamakan bahawa mantik moden itu dinamakan sebagai tajribah lah ataupun kajian. Yang mana terbina daripada 3 perkara. Yang pertama, pemerhatian, mulahazah. Yang kedua adalah tajribah, kajian. Yang ketiga adalah iftiradul furud ataupun hipotesis. Ketiga-tiga ini menjadi tiang lah, menjadi satu tiang untuk mereka membina sebuah keputusan yang yakin dan juga bagi mereka yakin. Okay. Itu adalah beza antara 3. Okay. Dan kitab yang boleh kita mula untuk kita membaca sebelum kita belajar. Okay, kita nak baca-baca dulu kan. Mungkin boleh membaca kitab yang dikeluarkan oleh di Indonesia juga. Ada Ustaz Nuruddin, kenal Ustaz Nuruddin. Dia ada buat kitab ilmu mantik untuk pemula. Itu saya rasa memang terbaik lah untuk kita baca-baca dahulu, santai baca. Contoh dia juga, contoh yang sangat dekat dengan masyarakat. InsyaAllah kalau kita baca secara sambil lalu, kita akan lebih faham ilmu mantik dalam bahasa Nusantara juga. Bahasa kita juga. Kemudian, kalau kita nak kepada bahasa Arab, kita boleh mula dengan matan Sulam Al-Munawwarak ataupun Murawnak. Matan Sulam ini adalah matan yang paling asas untuk kita memahami ilmu mantik. Kemudian barulah kita masuk kepada syarahnya, kepada hasyiahnya, kepada kitab yang lebih tinggi lagi lah. Okey. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Menjawab ya Ustaz, saudara Mario.
Ya, terjawab Ustaz. Terima kasih. Ya. Untuk link untuk apa nama slide-nya nanti mungkin nanti pihak admin boleh bagi di ni grup Telegram. Baik, terima kasih. Ada soalan lagi? Ustaz Hakim. Ada soalan kat mesej? Oh, ada. Boleh, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz, boleh terangkan perbezaan di antara fasal dan khasah? Okey. Itu khasah. Nak tahu, okey, nak tahu perbezaan di antara khassah dan juga fasal ni. Okay, ni secara ringkas saja sebab kita akan ada lagi mahalah-mahalah yang seterusnya yang kita akan belajar membuka kitab. Okey. Secara asasnya fasal ini adalah sebahagian pada hakikat. Dan juga khassah ini adalah di luar daripada hakikat. Contohnya hakikat insan apa? Hakikat manusia adalah hidupan yang bertutur. Maka bertutur, berfikir itu adalah sebahagian daripada dalam hakikat manusia. Sedangkan khassah itu khusus kepada manusia. Tapi dia tidak duduk di dalam bahagian manusia. Sebab bahagian makna manusia ada dua, iaitu hidupan dan juga bertutur. Dan khassah ini dia tidak ada di antara dua ni. Dia adalah luar, iaitu dia ketawa. Contohnya ketawa, dia khusus kepada manusia. Tetapi dia tidak duduk dalam manusia. Sebab dalam manusia ada bertutur dan juga hidupan. Dan bertutur itu disebabkan dia sebahagian daripada hakikat manusia, maka dinamakan sebagai fasal. Okey. Nampak beza Fasal adalah sebahagian daripada hakikat dan juga khassah adalah di luar hakikat tetapi dia khusus kepada hakikat tersebut. Okey, itu beza di antara fasal dan juga khassah. Okey, baik, ada lagi soalan? Untuk ditujukan kepada ahli panel. Okey, sudah jelas. Alhamdulillah Ada jelas. sebarang lagi soalan? Kalau tak ada, insyaAllah kita akan tamatkanlah sesi kita pada hari ini. InsyaAllah jangan lupa esok 27 hari bulan kita akan ada pembentangan berkenaan ulum hadis. Ulum hadis akan disampaikan oleh saudara Ismail. Jadi beliau antara pelajar Al-Azhar yang sangat komited dengan ilmu hadis. Antara guru-guru beliau Syekh Wahid, kemudian Syekh Ahmad Mahmud. Antara guru-guru beliau di Azhar lah. InsyaAllah beliau akan kongsikan dengan kita berkenaan dengan ulum hadis. Kemudian 28 hari bulan kita akan sesi kita yang terakhir berkenaan dengan usul fiqh akan disampaikan oleh saudara Syawal, juga pelajar yang cemerlang di Al-Azhar dan beliau menguasai ilmu usul fiqh dengan sangat baik. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok. Kedua-dua esok juga bersama macam juga hari ini. Kita akan jumpa esok hari pada jam 9.30 malam sehingga 10.30 malam insyaAllah. Saya rasa setakat itu je untuk hari ini. InsyaAllah sesi kita pada hari ini dan 2 hari lepas ni akan ada rakaman dan akan diupload di YouTube channel Rekod Asy'ariyah. Nanti bolehlah masing-masing kita sama-sama subscribe untuk ketahui lebih banyak rakaman dan pengajian insyaAllah. Saya rasa setakat itu je untuk hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Sakif pembentang kita malam ini, dan juga terima kasih juga kepada hadirin hadirat yang sudi mendengar kita pada malam ini. Setakat itu saja. Wallahu alam. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Okey, boleh siapa nak live boleh live lah.